A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi ini, pagi hari raya yang kedua di Brunei Darussalam. Alhamdulillah kita dapat memula dan menyambung kembali sesi harian, tadabbur harian kita, satu hari satu muka surat Al-Quran, insya-Allah. Jadi pada hari ini insya-Allah kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-33, insya-Allah. Muka surat 33, iaitu insya-Allah hari ini kita akan bacakan daripada ayat 211 sehingga ayat 215 daripada surah Al-Baqarah. Jadi dalam suasana hari raya kita pada hari ini, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan gembirakan kita, ceriakan kita dengan hari raya ini, dan juga moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan juga dalam masa yang sama kita ini akan tetap terpandu dengan Al-Quran, insya-Allah. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan Al-Quran ini sentiasa menjadi imam kepada kita, menjadi panduan kepada kita, menjadi yang berada di hadapan, yang akan menentukan, menjadi furqan kepada kita, antara betul dan juga salah, yang menjadi pembeda yang mana benar dan yang mana silap, insya-Allah. Jadi insya-Allah hari ini bersama-sama kita di muka surat 33. Jadi harapnya hadirin dan juga hadirat, sahabat-sahabat yang berada di mana-mana sekarang ni akan dapat serba sedikit insya-Allah mengambil panduan daripada Al-Quran. Jadi hari ini kita masih lagi serba sedikit ada Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan iaitu tentang orang-orang Yahudi. Jadi kalau kita tengok kepada apa yang ada di dalam surah Al-Baqarah ini, sangat banyak kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang telah berlaku kepada orang-orang Yahudi, iaitu sangat-sangat banyak Allah Subhanahu Wa Taala telah memberitahu kepada kita hakikat-hakikat dan juga apakah sebenarnya, apakah yang telah dilakukan, apakah perangai, apakah peristiwa-peristiwa yang telah berlaku kepada orang-orang Yahudi ini sejak daripada zaman Nabi Musa alaihi salam lagi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana kita telah baca dalam surah Al-Baqarah ini, Allah Taala telah menjadikan orang-orang Yahudi ini sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang terpilih, umat yang kira top di dalam dunia ni, yang memegang amanah Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan dakwah ini kepada semua manusia. Tetapi apa yang telah berlaku ialah mereka ni tidak melaksanakan amanah tu. Mereka telah mensia-siakan amanah tu. Bahkan lebih dahsyat lagi, mereka telah membunuh nabi-nabi. Jadi kalaulah nabi-nabi ni mereka membunuh, jadi maknanya orang selain daripada nabi ni apalah sangat bagi mereka, kan. Sedangkan nabi-nabi itu adalah merupakan daripada Bani Israel. Kalau mereka kata mereka tak suka kepada selain daripada Bani Israel, tapi Bani Israel sendiri pun mereka bunuh, iaitu Nabi Zakaria dan juga Nabi Yahya. Dan mereka jugalah yang telah cuba untuk membunuh Nabi Isa alaihi salam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala tak izinkan, dan apa yang berlaku kita boleh baca dalam Quran insya-Allah dengan lebih detail insya-Allah, iaitu Allah Taala telah mengangkat Nabi Isa alaihi salam. Jadi insya-Allah hari ini kita masih lagi Allah Subhanahu Wa Taala akan bercerita kepada kita tentang setengah-setengah tentang apakah perangai mereka ni, apakah sikap mereka, apakah bagaimanakah stand mereka terhadap umat Islam, terhadap manusia seluruhnya. Jadi insya-Allah mari bersama-sama kita insya-Allah kita melihat berpandukan kepada Al-Quran. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan jadikan kita ini sentiasa insya-Allah bersama-sama dengan Al-Quran dan dipandu oleh Al-Quran insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israila kam atainahum min ayatin bayyinah. Yang pertama sekali Allah Subhanahu Wa Taala dalam muka surat 33 ni, iaitu ayat 211, Allah Subhanahu Wa Taala meminta, menyuruh sal ni maknanya tanyalah kepada Bani Israel, kam atainahum, berapa banyak kami telah berikan kepada mereka itu
min ayatin bayyinah, daripada ayat-ayat yang jelas. Jadi di sini adalah arahan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada kita semua kan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan tidak tahu, tapi pertanyaan di sini artinya ialah pertanyaan untuk mengutuk sebenarnya, sebagaimana yang disebutkan oleh apa ni dalam ahli tafsir, dia kata adalah untuk tabkitan ataupun untuk mencela sebenarnya kan. Celaan tanya dalam bentuk cela. Tanyalah macam itulah. Tanyalah orang Bani Israel tu, berapa banyak dah kan Allah Taala dah beri kepada kamu ni ayat bayyinah. Maknanya ayat bayyinah di sini ialah seperti contohnya ialah belah laut. Tu memang nampak depan mata kan. Allah Taala membelah laut dengan hanya Nabi Musa berkata dengan menggunakan tongkatnya sahaja, mukjizat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika orang-orang Bani Israel ni dah rasa takut dengan Firaun, jadi Nabi Musa berkata, inna ma'aya rabbi sayahdin, bersama aku ada Tuhan yang akan memberikan cara macam mana nak lepas daripada Firaun ni. Mereka dah berkata inna lamudrakun, Bani Israel dah takut dah. Mereka kata inna lamudrakun, kami memang dah kena tangkap dah sekali ni, tak boleh lari dah. Tak, Allah Taala. Jadi mereka nampak bagaimana laut tu terbelah. Jadi itu adalah di antara ayat bayyinah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala turunkan lagi kepada mereka al-manna was-salwa. Semua tu Allah Taala nak jadikan tanda kepada mereka kan, bahawa sebenarnya banyak sangat nikmat yang Allah Taala telah berikan kepada mereka. Tapi apa jadi kepada mereka? Mereka telah menukarkan. Jadi Allah Taala peringatkan kepada kita di sini ayat Quran untuk kita, untuk orang yang beriman, supaya kita faham ini tabiat orang Yahudi. Jadi kalau sekarang ni apa yang mereka buat ni kita tengok kan, maka jangan pelik. Kalau kita berpandukan kepada Quran, kalau kita sentiasa melihat Quran, kita baca Quran, kita akan fahamlah inilah perangai Bani Israel, inilah perangai Yahudi kan, iaitu Allah, apa yang mereka buat, wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Allah Taala kata, siapa yang menggantikan nikmat Allah ini selepas daripada telah datang kepadanya, fa innallaha syadidul iqab. Apa maksud sini? Maksudnya ialah di sini ialah apa yang dibuat oleh Bani Israel. Allah Taala beri nikmat kepada mereka, tetapi mereka telah gantikan, iaitu apa? Bukannya mereka ini nak menyembah Allah Taala, bukan mereka ini nak ikut cakap Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala dah selamatkan mereka, tapi kenapa mereka buat macam ni? Itu di antara. Jadi ini sebenarnya amaran Allah Taala kepada kita semua, bahawa kalau Allah Taala dah beri nikmat kepada kita, jangan tukarkan nikmat tu. Erti tukarkan nikmat tu ialah menyalahgunakan nikmat tu kepada perkara-perkara kita menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala beri udara kepada kita, Allah Taala beri makanan kepada kita, Allah Taala beri nikmat kepada kita, macam-macam Allah Taala beri kepada kita, tapi tiba-tiba kita tukarkan nikmat tu dengan membuat kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan lawan Allah Taala tu balik. Patut ke? Sedangkan sepatutnya kita taat kepada Allah setelah daripada kita mendapat hidayah, kita mendapat nikmat yang banyak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jaga-jaga nikmat ni jangan katakan orang yang kaya saja dapat nikmat. Tak, semua orang dapat nikmat Nikmat Allah Taala ni kan macam-macam diberi dalam berbagai-bagai bentuk kan. Kesenangannya dan sebagainya, kesenangan hati, kesenangan rezeki, kesenangan macam-macam kan. Kita tak sakit dan semua itu adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita kata, orang kata saya tak dapat nikmat, tu adalah sebenarnya dia adalah tidak mensyukuri nikmat. Jadi syukur nikmat tu jangan jadi seperti Bani Israel ini. Allah Taala bagi amaran kat sini. Allah Taala kata fa innallaha syadidul iqab. Allah itu sangat-sangat keras iqabnya, balasannya, seksanya. Seterusnya ayat 212. Zuyyina lillazina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu. Allah Taala sebut sekarang zuyyina, dihiaskan untuk orang-orang kafir. Untuk orang kafir, orang tak mau beriman, sama ada orang Mekah zaman tu ke ataupun siapa-siapalah yang kafir ni, dia ni dihiaskan, dia nampak cantik kan. Apa dia? Al hayatud dunya. Dia nampak dunia ni cantik. Dia nampak memang dunia ni cantik, nampak cantik kan. Tapi sebenarnya sekejap saja kan. Sekejap saja, maknanya sekejap saja, sama ada bagi kita sekejap, bagi setiap orang pun sekejap. Kalau dia mati ataupun dia dah tak dapat dah memperolehi nikmat tu, tak boleh guna nikmat tu, dah sakit, nak guna nikmat macam mana lagi? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini, zuyyina lillazina kafaru alhayatud dunya.
Orang kafir ni hanyalah dihiaskan. Jadi kalau kita ni menganggap bahawa dunia ni pun cantik juga, merasai cantik juga kan, tak gunakan untuk mengejar akhirat, maknanya kita dah termakan jugalah. Jadi sebagaimana yang Allah Ta'ala sebut di sini, iaitu sama seperti orang kafir ni. Dan kemudian apa perangai orang kafir ni? Yang kedua, Allah Ta'ala sebut sini apa? Wa yaskharuna minal ladzina amanu. Mereka ini merendah-rendahkan orang-orang yang beriman. Maksudnya kerana kefakiran mereka. Ulama tafsir kata mereka ni bila melihat orang-orang Muslim yang miskin, sebagaimana kalau zaman Nabi dulu, ialah dia kata sebut sini lah seperti Ammar bin Yasir contohnya, seperti Bilal, seperti Suhaib Ar-Rumi. Mereka ni semua orang miskin asalnya. Jadi mereka ni miskin. Jadi mereka ni melihat sesuatu tu dengan neraca dunia. Dengan neraca yang tadi tu, Zuyina tu. Dihiaskan tu. Jadi mereka tengok, oh dia ni miskin. Dia ni. Jadi mereka merendahkan. Yaskhuruna tu mempermain-mainkan. Merendahkan orang-orang yang beriman. Sedangkan iman tu nilai dia tu lebih tinggi lagi daripada harta benda ni. Haman sebagai contohnya kan. Korun sebagai contohlah. Firaun sebagai contohnya, orang besar, pangkat besar, harta banyak dan juga jawatan tinggi. Tetapi apa jadi? Allah Subhanahu Wa Taala kutuk mereka. Kenapa? Kerana mereka ini adalah orang-orang yang tidak mahu menerima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, tak mahu menerima iman. Jadi akhirnya mereka ini telah dihumbangkan ke mana? Allah SWT sebutkan ke dalam neraka. Jadi apakah ini kejayaan? Jadi Allah SWT sebut ke sini kan, sebenarnya kejayaan sebenar ialah apabila orang tu beriman. Walaupun Bilal tu nampak miskin, tapi sebenarnya dia ada iman. Walaupun Suhaib, dia tu miskin, tapi dia tu iman. Kemudian walaupun Ammar, dia tu miskin, walaupun mak dia mati, ayah dia mati kan, tapi dia tu adalah mendapat iman. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, wallazina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Sedangkan orang-orang yang ittaqaw ni, yakni bertakwa kita kata, ataupun orang-orang yang takut kepada syirik. Orang yang tak mahu syirik. Syirik ni kita rasa takut. Ittaqaw asyirqa. Makna takut syirik. Macam kita takut kepada binatang buas, kita takut pada nak lari daripada situ kan. Jadi begitu syirik sepatutnya kan, bukan kita pergi pada syirik. Jadi Allah Taala kata orang-orang yang takut kepada syirik ni di atas mereka pada hari kiamat. Maksudnya lah mereka ni berada di bawah. Orang-orang yang kata yang hebat di atas dunia tu, mereka ni berada di bawah. Semasa mana? Semasa di akhirat nanti. Yaumal qiyamah wallahu yarzuqu man yasha bighairi hisab. Dan kemudian Allah Taala kata, Allah Taala ni dia boleh beri rezeki ni kepada sesiapa-siapa saja yang dia nak kan. Jadi maknanya contohlah kata rezeki di atas dunia ni kemungkinan Allah Taala beri kepada orang kafir, tetapi setengah-setengah tu orang Islam tak ada. Kita tengok orang kafir mungkin kaya, tapi orang Islam mungkin kita nampak dia miskin. Tapi adakah itu ukuran? Tak. Allah Taala beri rezeki, Allah Taala beri kekayaan, Allah Taala beri harta kepada manusia atas dunia ni. Mungkin dia tu kafir, mungkin dia tu muslim, tetapi di akhirat no. Di akhirat hanya Allah Taala beri kepada orang-orang yang beriman sahaja. Orang beriman saja, fauqahum yaumal qiyamah, di atas mereka. Bukan berada di bawah mereka kan. Tak sebagaimana di atas dunia ni. Kemudian Allah Taala sebutkan, kanan nas ummatan wahidah. Dulunya manusia ni adalah ummatan wahidah. Ummatan wahidah maknanya di atas agama yang satu. Ataupun ada ulama-ulama tafsir mengatakan sini, maksud sini adalah dulunya mereka ni telah disesatkan semuanya di atas bentuk yang satu. Bentuk yang satu tu semuanya kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada satu pendapat kata asalnya adalah manusia semua tu adalah beriman. Semua tu beriman, dan kemudian tapi selepas daripada tu mereka jadi kufur. Zaman Nabi Nuh alaihi salam kita tengok kan, Nuh ni sebagai, dia kata sebagai apa ni, bapa kepada makna Nabi yang pertama, Rasul yang pertama, dikatakan oleh setengah-setengah ulama. Jadi ketika Nabi Nuh ni datang, semua manusia pada masa tu adalah tidak beriman. Bayangkan semua kafir pada masa tu manusia. Tiba-tiba Nabi Nuh ni bawa Islam. Jadi apabila Nabi Nuh bawa Islam, sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini, manusia dulu adalah kanan nasu ummatan wahidah. Jadi ada dua pandangan ulama tafsir. Ada yang kata semua tu sesat, disesatkan oleh syaitan. Berjaya syaitan tu dalam usaha dia untuk menyesatkan manusia. Tapi ada satu pendapat lagi kata bahawa manusia ni semuanya atasannya adalah agama yang satu. Mana-mana pun insya-Allah. Tapi yang penting Allah Taala kasih sayangnya kepada manusia. Allah Taala sebut situ iaitu apa? Allah SWT faba'asallahu an-nabiyyin. Kemudian Allah Taala telah mengutuskan an-nabiyyin, iaitu nabi-nabi.
Jadi Allah Ta'ala utuskan Nabi-Nabi tu. Berapa banyak Nabi-Nabi ni? Pernah dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW telah ditanya, ya Rasulullah, berapa Rasul-Rasul ni berapa ya Rasul? Jadi Nabi SAW telah menceritakan Nabi-Nabi ada 124,000 orang. Kemudian Nabi kata, kemudian ditanya lagi, Rasul-Rasul ada berapa ya Rasulullah? Kemudian Nabi berkata, mereka ni ada 313 orang. Jadi sebenarnya number ini adalah terdapat di dalam hadis. Number yang sebut 124,313 orang tu sebenarnya ada di dalam hadis. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ahmad tadi, hadis Ahmad. Jadi seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, itulah dia kata Allah Taala pun utuskan rasul-rasul. Sangat ramai rasul-rasul. Mubasyirin wa munzirin, memberi cerita-cerita gembira, mubasyir. Kemudian wa munzirin, menceritakan tentang akibat-akibat buruk. Kalau kamu ni menentang Allah, kalau kamu ni buat macam ni, kamu akan kena hukuman macam ni kan. Akan kena azab macam ni. Itu munzirin. Jadi kita ada mubasyir. Jadi rasul ni dia akan cerita dua-dua. Dia tak cerita satu saja. Dia akan cerita benda-benda yang akan menceritakan. Jadi sebagaimana kita tengok dalam Quran kan, ada cerita pasal syurga, ada cerita pasal neraka dan sebagainya. Dan seterusnya Allah Taala sebut selepas daripada itu cerita kerja rasul. Kemudian Allah Taala sebut tu wa anzala ma'ahum al-kitaba bil haqqi. Kemudian Allah Taala bukan hanya mengutuskan rasul saja, tapi mengutuskan kitab-kitab. Sebab itulah kita percaya kepada rasul, percaya juga kepada kitab-kitab. Kerana Allah Ta'ala telah menghantar dengan rasul-rasul ini kitab-kitab pula. Jadi sebagaimana ada kitab, kita wajib percaya kan, kita tahu kan, iaitu ada kitab Injil, ada kitab Taurat, ada kitab Zabur, dan kemudian ada Al-Quran di depan kita. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala bekalkan mereka ni pula, rasul-rasul ni pula, dengan apa? Dengan kitab-kitab pula. Supaya apa? Supaya ada proof, supaya ada orang-orang datang selepas daripada rasul, mereka boleh nampak Quran tu. Kita tak jumpa Nabi, tapi kita boleh tengok Quran. Dan Quran itulah yang tak boleh lagi Allah Ta'ala sebut dah. Allah Ta'ala pelihara dia kan. Tak boleh dipusing-pusing dah. Manusia tak boleh nak ubah-ubah kan. Kalau nak ubah dia adalah kan, akan tahu terbongkar juga. Jadi Allah Ta'ala sebut sini, ialah Allah Ta'ala kata, lalu diutuskan, wa anzala, diturunkan bersama mereka, itu Alkitab. Bil haqqi, dengan sebenar. Kemudian Allah Ta'ala sebut, liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi, untuk apa? Untuk supaya manusia ini boleh berhukum bainan nas, di kalangan manusia ini, fi makhtalafu fihi, pada apa-apa yang mereka berbeza pendapat tentangnya. Iaitu apa berbeza pendapat? Kan asalnya manusia itu adalah ummatan wahidah, satu. Kemudian diutuskan rasul. Jadi Allah tak nak turunkan kitab supaya manusia yang di belakang ni, kalau orang ni kata, oh ni betul, tak. Sekarang ni inna dina indallah al-Islam. Kan kita tahu dalam Quran dah sebut dah kan, sesungguhnya agama di sisi Allah itu Islam. Dah sudah. Jadi kalau dia kata tak ni betul juga, dah Allah Ta'ala dah turunkan kitab dah jelaskan, Nabi Muhammad dah jelaskan bahawa semua benda tu adalah salah. Itulah tujuan dia. Jadi sekarang dah clear dah salah dah kan. Dah, kalau mereka ni dulu berbeza pendapat, katakan oh ni betul, mana betul lah. Tak, sekarang Yahudi tak betul, Kristian tak betul, yang betul Nabi Muhammad, yang apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selepas daripada tu, lima ikhtalafu fi makhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa allazina utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Jadi Allah Taala sebut selepas daripada tu, iaitu apa? Allah Taala kata, iaitu dan tidak adalah berbeza mereka itu, berbeza pula kan, melainkan orang-orang yang telah diberikan kitab selepas daripada datang kepada mereka bayinat. Dah datang bayinat, mana berikan kitab. Jadi selepas tu mereka berbeza pendapat juga. Mereka kata juga yang ni betul, apa ajaran mereka tu betul juga. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini kan. Jadi makna sini ialah bayinat dah datang. Bila bayinat tu dah datang, tiba-tiba manusia ni nak kata apa yang dia tak betul tu betul juga. Itu adalah merupakan satu penyelewengan lah kan. Dah kesesatan yang nyata lah kita katakan. Sebab apa? Dah cakap dah. Jadi di sini ulama' kata ialah apa ya? Manusia tu apabila orang-orang yang beriman, orang-orang yang kufur selepas daripada iman dah datang ni, sebenarnya apa? Sebab apa mereka ni? Bukan mereka ni jahil. Bukan mereka tak tahu dah kan. Jadi ini sebenarnya adalah secara tidak langsung memberi kepada kita kefahaman, mafhumnya ialah apa? Kitalah yang bertanggungjawab untuk memberi bayinah, menceritakan isi Alkitab itu kepada manusia yang hidup pada hari ini. Maksudnya kalau kita tidak berusaha pula untuk menyampaikan kepada mereka, nanti kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kamu, wahai umat Muhammad, tidak menyampaikan kepada manusia?
Jadi sebab itulah kerja kita pada hari ini ialah bukan kerja yang sedikit ni. Kerja kita ni banyak kan. Kerja kita ialah bertanggungjawab untuk menceritakan kepada manusia bahawa apa? Bahawa banyak sebenarnya kan. Iaitu kalau manusia ni tak beriman kerana mereka tu jahil, maka kita adalah bertanggungjawab kan. Bertanggungjawab kan. Jadi insya-Allah seterusnya kita tengok sini apa? Allah Subhanahu Wa Taala sebut sini iaitu baghyan bainahun. Perkataan baghyan bainahun. Baghyan bainahun ni artinya adalah apa? Iaitu dengki maksudnya, hasadan. Baghyan ni maksudnya maksud macam tu. Yes. Selepas daripada hujah-hujah yang datang tu, tapi mereka ini tetap juga baghyan. Baghyan boleh makna takabur, boleh makna inadan, degil. Tak nak beriman juga kan. Sebab itulah Allah Taala sebut sini ialah dalam Quran ada pun al-maghdub. Kenapa Allah Taala murka kan? Murka, sangat marah kepada orang Yahudi ni, maghdubi alaihim. Dan kemudian kenapa mereka ni sesat? Dolin. Bukan mereka tak tahu. Mereka dah tahu, mereka telah diceritakan. Nabi SAW dah bekerja dan kita sepatutnya sekarang ni kena bekerja untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Dan kalau mereka tidak mahu juga beriman, mereka kufur. Mereka kufur apa? Kerana di atas satu benda yang jelas. Bukan benda yang tak nampak. Kemudian seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut selepas daripada itu ialah apa? Allah Taala sebut situ iaitu fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi. Dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi petunjuk kepada orang-orang yang beriman pada apa yang mereka itu ikhtalafu fihi minal haqqi biiznihi, dengan izin Allah, dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kuasa Allah. Allah Taala telah memberikan hidayah kepada kita. Moga-moga kita ini akan dapat ni insya-Allah. Jadi sekejap kita akan betulkan sikit kerana hujan lebat turun insya-Allah. Seterusnya insya-Allah kita akan sambung lagi iaitu ayat yang ke kita masih lagi di ayat 213 insya-Allah 213. Jadi Allah Taala kata fahadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi. Lalu Allah Taala telah memberi hidayah kepada kita lah kan, kepada orang-orang yang beriman ni. Dalam mereka ni bergaduh kan, dalam perkara-perkara yang mereka kata ni betul, Allah Ta'ala beri Islam kepada kita. Masya Allah kan. Kemudian selepas daripada tu biizni dengan iradat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua benda ni berlaku ni adalah dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi selepas daripada tu wallahu yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dialah yang memberi yahdi man yasha, memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Jadi kalau kita tengok sekarang ni ialah apa kan? Allah Ta'ala telah memilih kita kan. Man yasha ni sini siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Man yasha ila siratim mustaqim. Jadi sekarang kita telah mendapat benda tu. Mendapat hidayah ni, mendapat benda yang betul ni kan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sepatutnya lah kita ni kena bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas apa yang diberikan tu. Kemudian sekarang ni kita masuklah insya-Allah kepada ayat 214. 200 dalam ayat 214 ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekarang bertanya kepada kita kan. Bertanya kepada kita pula. Dia kata Jadi Allah Ta'ala start sini menyebutkan dengan bertanya sini. Jadi di sini Allah Taala maksud sini, Allah Taala sebut sini ialah apa? Iaitu dia kata sini ini perkara ni, ayat ni diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila terdapat setengah daripada orang-orang Islam yang mereka ni kan merasa susah merasa sukar untuk beramal dengan Islam, ataupun mereka susah dalam kehidupan mereka kan. Jadi mereka pun startlah kan macam adalah mengeluh-ngeluh sikit kan. Ada setengah-setengah orang Islam macam tu. Jadi lalu turunlah ayat ini. Apa ayat ni kata? Ayat ni kata, dia kata am hasibtum, adakah kamu ini hasibtum, kamu menyangka, zonantum, kamu menyangka antadkhulul jannah,
kamu ni boleh masuk syurga dengan mudah ke? Ingat syurga ni murah lah. Maksud macam itulah Allah SWT nak katakan. Jadi Allah Ta'ala kata, adakah kamu rasa kamu akan dapat masuk syurga? Walamma, sedangkan walamma. Jadi dalam bahasa Arab ada lam. Lam tu makna tidak pernah. Tapi kalau Allah Ta'ala sebut bila lamma, artinya apa? Sebelum ini tidak pernah, tetapi selepas daripada ni akan berlaku. Itu maksud lamma dalam bahasa Arab. Iaitu sebelum ni tak pernah, tapi selepas ni akan berlaku. Jadi Allah Ta'ala kata sini, adakah kamu akan menyangka kamu akan masuk syurga? Walaupun sebelum daripada ni mungkin tidak berlaku, tapi akan selepas ni akan berlaku dah tu. Ya'tikum masalul lazina khalau min qablikum, iaitu apa yang telah berlaku sama iaitu yang seumpama orang-orang yang telah berlaku kepada orang-orang yang telah sebelum daripada kamu. Iaitu apa? Allah Ta'ala kata, massatuhumul ba'sa'u wad-dharra. Akan terkena kepada kamu ni apa? Al-ba'sa' wad-dharra. Satu perkara ba'sa'. Ba'sa' ni ialah kesukaran-kesukaran yang berlaku kepada di luar badan kita. Iaitu berlaku pada harta ke, berlaku pada pangkat ke, berlaku pada, makna kita kehilangan lah. Kehilangan harta, kehilangan pangkat, kita jatuh miskin dan sebagainya kan. Kemudian al-wad-dharra. Dharra ini adalah satu benda yang berlaku kepada tubuh badan manusia. Sama ada dia sakit ke, sama ada dia lelah ke, sama ada macam-macam lah kata kan. Dia penat ke. Itu ad-dharra. Jadi Allah Ta'ala kata sini kan, iaitu sekarang mungkin belum berlaku lagi. Tapi ini ayat ni kita tengok kan doa. Turunnya surah Al-Baqarah ni kan, turunnya di Madinah. Kalau tengok tu kan macam apa yang berlaku di Mekah seolah-olahnya, oh itu bukan lagi dahsyat lagi tu. Maknanya selepas daripada ni akan kemungkinan akan berlaku lebih dahsyat lagi. Ya betul. Sebab Allah Ta'ala nak beri syurga pada kita. Jadi kalau Allah Ta'ala nak beri syurga pada kita, maknanya ni kan, syurga tu mahal. Bukan mudah-mudah dibayar dengan hanya sedikit-sedikit saja kan. Dengan senang lenang hidup dunia pun aman damai, tak ada masalah. Sebab itulah kita ni kena bersedia. Sebagai orang mukmin, kita kena bersedia untuk menerima apa sahaja yang Allah Subhanahu Wa Taala mungkin akan tetapkan pada kita akan tetapkan pada kita. Jadi apa yang Allah Taala tetapkan pada kita? Jadi mungkin Allah Taala nanti sebut sini lah akan berlaku ba'sa, akan berlaku dharra. Nah, minta maaf sekarang sebab hujan mula turun dengan lebat jadi kadang-kadang ba'sa, kadang-kadang dharra. Jadi perkara-perkara tu akan pasti berlaku kepada kita. Sebab Allah Ta'ala dah sebutkan untuk masuk syurga. Wazulzilu, dan kemudian kita tu akan digoncang. Digoncang maknanya berlaku peristiwa-peristiwa yang menggoncangkan jiwa, menggoncangkan hati. Wazulzilu hatta yaqular rasulu, sehingga berkatalah Rasul, wallazina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman dengannya, mata nasrullah. Mereka berkata, bila lagi ni Allah Ta'ala nak tolong kita? Bila lagi Allah Ta'ala nak tolong kita? Jadi maknanya, kalau keadaan tu biasa, keadaan tu macam tidak meyakinkan, macam keadaan tu macam tak menakutkan, maka kita boleh katakanlah mungkin pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala belum lagi. Kita tak layak lagi nak masuk syurga. Jadi untuk melayakkan kita ni nak masuk syurga, jadi Allah Taala katakan akan berlaku benda-benda tu, so get ready lah. Allah Ta'ala dah bagi hint dah kepada kita kan, bahawa benda ni akan berlaku. Kalau tak berlaku, kita sekarang akan berlaku. Jadi sehinggalah kita semua ni rasa macam sedih, takut sangat kan, sehingga mengharap-harap sangat bila lagi Allah Ta'ala tolong, bila lagi. Jadi maknanya ayat ni sebagaimana saya sebut tadi kan, turunnya di Madinah. Di Mekah tu makna suasana yang dahsyat tu, kena seksa tu, belum lagi maknanya. Tapi bila Madinah, makna tunggu. Dia suasana dahsyat, suasana di Uhud, suasana pada ketika orang-orang Islam terpacul makna terkeluar, bukan yang mengata-ngada ya kan, nak katakan mata nasrullah, tapi makna terkata dengan sendiri dalam keadaan dahsyat sangat. Pada ketika itulah Allah Subhanahu Wa Taala kata, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah inilah ada jawapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata ulama tafsir, ala inna nasrallahi qaribun. Ketahuilah pertolongan itu adalah dekat. Pertolongan Allah itu adalah dekat. Bukannya. Jadi apabila dah terkeluar pertanyaan macam tu, ingatlah. Tapi adakah dia akan datang? Mungkin tak datang dalam umur kita. Mungkin pertolongan tu masa kita mati pun tak sempat berlaku. Mungkin pertolongan Allah itu, mungkin kejayaan untuk Islam ni mungkin akan datang selepas daripada kita mati, selepas untuk anak-anak kita dan sebagainya. Jadi yang penting ni ialah kita ni kena yakin kan, bahawa syurga itu mahal, syurga ni perlu pengorbanan, syurga ni tak boleh mudah-mudahnya kan. Kita rasa kita tak buat apa untuk Islam, tiba-tiba kita nak dapat syurga. Allah Ta'ala dah beri dah ni. Di dunia ni,
Bagi orang kafir Allah Ta'ala dah beri dah. Bagi setengah-setengah orang Islam dah dapat dah atas di dunia. Jadi bila dia dapat tu, kita takutlah kan, kemungkinan kita tak gunakan benda-benda tu semua untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala, untuk guna manfaatkan untuk kejayaan Islam. Kita tak sumbang apa-apa untuk kejayaan Islam. Kita tak memberi diri kita, tak memberi harta kita, tak memberi jiwa kita, tak memberi apa-apa daripada kita ni untuk perkembangan Islam. Kita takut, maka kita tak akan dapat apa yang Allah Ta'ala sediakan di akhirat tu. Ayat yang terakhir insya-Allah, ayat 215. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala disebut sini kanlah yas'alunaka, mereka bertanya kamu. Mereka bertanya kamu. Jadi dalam ayat 215 ni disebutkan oleh tafsir jalan lain, dia kata ayat ini adalah turun selepas daripada ada seorang sahabat yang tua tetapi banyak mempunyai harta. Nama dia Amr ibn al-Jamuh. Jadi dia ni banyak harta, jadi dia ni bertanya dua soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, banyak manakah aku nak berikan hartaku? Mana aku nak sumbangkan banyak mana? Kemudian yang keduanya dia tanya lagi, kepada siapakah aku nak sumbangkan harta aku? Jadi dua soalan ini dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam 215 ni, ayat 215. Iaitu soalan yang pertama, berapa banyak, dan yang keduanya ialah Allah dia tanya kepada siapa. Jadi akhirnya Allah Taala jawab yas'alunaka maza yunfikun. Mereka bertanya kamu wahai Muhammad, maza yunfikun, apa yang kami nak beri ataupun kepada siapa yang kami nak beri. Dua perkara tadi. Kul ma anfaqtum min khairin. Jadi Allah Taala kata sini yang pertama, part yang pertama, jawapan yang pertama ialah ma anfaqtum min khairin. Itu jawapan nombor satu, iaitu apa? Tak kisahlah banyak mana pun. Tak kisah banyak mana maknanya kamu berilah kan. Kalau kamu kata oh ni sikit, jangan kamu rasa oh sikit. Oh sikit. Jangan kamu rasa macam sikit saja tak berilah. Ataupun banyak sangat pula. Tak nak macam tu kan. Maknanya kamu beri. Apa yang kamu rasa nak beri, kamu beri. Kamu mampu beri, kamu beri. Ma anfaqtum min khairin. Habis itu. Min khairin. Habis itu kan. Kemudian yang keduanya, jawapan yang kedua ialah falil walidaini wal aqrabin. Jadi sebenarnya dalam ayat ni ada dua jawapan ahli tafsir kata, yang pertama yang part tadi tu ma anfaqtum min khairin tu satu jawapan. Kemudian jawapan untuk soalan yang kedua kepada siapa? Falil walidaini wal aqrabin wal yatama wal masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu min khairin fa innallaha bihi alim. Allah Taala kata adalah untuk ibu ayah, untuk kaum kerabat, untuk anak yatim, untuk orang miskin, dan juga untuk orang-orang yang putus harta dalam perjalanan mereka. Jadi kalau kita tengok ayat ni adalah persoalan yang sesuai dengan apa yang ditanya oleh Amr al-Jamuh pada masa tu. Jadi janganlah pula kita kata macam oh tak ada pun sebut fi sabilillah ke, tak adalah untuk di jalan Allah, untuk perjuangan dan sebagainya kan. Ini adalah satu ayat yang berkaitan dengan soalan apa yang ditanya kan. Jadi apa ulama-ulama kata sini tidaklah bermakna dia menafikan menafikan apa? Menafikan oh tak perlulah kita ni infak fi sabilillah, infak untuk orang yang berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk orang yang berjuang di jalan. Tidak, bukan maksud macam tu. Maksud di sini ialah ni dalam untuk jawapan ni, iaitu dalam keadaan seperti apa yang berlaku ni, dalam kes iaitu orang-orang yang patut didahului dalam keadaan biasa ialah mak bapak dulu. Mana kau nak beri kepada manusia, siapa? Mak bapak dulu sepatutnya. Tapi kalau mak bapak dah kaya, ayah ibu dah kaya, jadi tak perlulah pergi kepada next mungkin, iaitu cari kaum kerabat yang miskin. Kemudian kaum kerabat pun dah kaya-kaya semua kan, dah cukup makan dan semua, tak ada masalah kan. Al-yatama, anak yatim, dan kemudian al-masakin, dan kemudian ibn sabil. Tapi kalau semua dah tak ada, semua dah okey semua kan, dan ada yang masih perlu, kita berilah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang berjuang berusaha di jalan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah yang terbaik. Jadi Allah Taala kata wa ma taf'alu min khairin, apa-apa saja kebaikan yang kamu buat, fa innallaha bihi alim, Allah Taala tahu, Allah Taala nampak, Allah Taala semua akan tuliskan semua apa yang kita buat tu. Jadi kalaulah sedikit kita kata, janganlah rasa macam sedikitnya aku malas jadi jangan Jadi insya-Allah setakat itulah saja insya-Allah hari ini sesi kita muka surat 33 insya-Allah. Kita jumpa lagi esok insya-Allah. Kalau hujan kita buat cara hujan insya-Allah. Kalau hujan lebat mungkin kita akan buat di dalam studio saja. Insya-Allah setakat itu saja. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk beri link kepada semua insya-Allah, kepada kawan-kawan semua supaya mereka dapat manfaat daripada sesi kita pada pagi ini. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.